Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali lagi dalam tadabbur Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 48. Okey, buka buku teks muka surat 231. Jadi bila kita baca tu, perhatikan panjang pendek, hukum nun mati, mim mati, dengung, tidak dengung. Sebab apa? Sebab Al-Quran diturunkan dengan bertajwid. Dia bukan kalam biasa, bukan kalam macam hadis. Hadis kita boleh baca dengan tidak bertajwid. Sebab apa? Sebab hadis adalah kalam manusia. Nabi SAW adalah manusia, ketua penghulu segala manusia dan penghulu segala makhluk. Sama ada makhluk di langit dan makhluk di bumi. Masya Allah. Jadi Al-Quran bukan kalam manusia. Al-Quran kalam Allah. Maka Al-Quran lebih agung, lebih mulia, dan banyak uslub-uslub, lughah, balaghah dan mantik, nahwu, macam-macam dalam Al-Quran. Dan sehinggakan kata Sayyidina Ali, kalau aku ada masalah, aku akan rujuk Quran. Kalau aku tidak ada penyelesaian, tidak ada jalan penyelesaian, maka aku akan rujuk Al-Quran. Dalam Al-Quran lah penyelesai segala masalah. Al-Quran lah penyembuh segala penyakit. Jadi banyak kelebihan, banyak mujizat, banyak keagungan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah mujizat Nabi SAW yang tidak terhapus, tidak ditelan zaman. Sampaikan Al-Quran kekal sampai ke syurga. InsyaAllah di dalam syurga nanti kita akan dengar Nabi-Nabi akan baca Quran. Orang-orang yang beriman akan baca Quran. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan membacakan kalam-kalamnya yang mulia. Masya Allah. Doa-doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita sentiasa membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai amalan dan pegangan kita sampaikan kita dapat syafaat Nabi dapat syafaat Al-Quran. Dengan syafaat Al-Quran kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. InsyaAllah kita baca Al-Fatihah dulu. Selawat Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, tengok.
Tema ayat Al-Quran Panduan Hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Okey, baik. Jadi di mana tempat yang Ustaz berhenti tu, kamu boleh berhentilah. InsyaAllah. Kita ambil hukum tajwid sikit. Wa anzalna ilaikal kitab. Okey, tengok. Wa anzalna. Nun mati bertemu dengan zai, ikhfa hakiki. Jadi ikhfa ni di antara idgham dengan izhar. Maka lidah kita tu tidak menempel pada makhrajnya. Nak menempel tapi hampir-hampir. Wa anzalna. Jangan kita sebut wa anzalna salah, ataupun wa anzalna pun salah. Dia dia tidak tetap pada makhrajnya. Apa tu mungkin kalau dalam ayat Quran, dalam bahasa Arab, bidun apa? Saya lupa. Okey. Sekejap Okey. Baik. Pada wa anzalna, nun mati bertemu dengan zai tadi ikhfa hakiki. Okey, anzalna ilaika. Tu dia ada ombak tu. Dia ada ombak tu. Ada alif yang ombak tu dipanggil mad apa? Bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Anzalna satu kalimah, ilaika satu kalimah yang lain. Maka kita sebut mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Bacaan dia dengan kadar mad dengan kadar 4 atau 5 harakat. Okey, ilaikal kitab. Alif lam apa tu? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Nak kenal alif lam qamariyah, dia ada mati, dia ada sukun di atas huruf lam. Al-kitab ada alif saghirah di sebelah huruf ta. Di sebelah huruf ta tu. Maka panjang mat dengan kadar 2 harakat. Okey, baik. Bil haqq. Okey. Kalau kita berhenti pada bil haqq, maka kita akan baca dengan qalqalah. Dia panggil qalqalah a'la ataupun qalqalah akbar. Macam-macam lah. Bil haqq.
Kalau kita sebut bil haqq, tak sempurna, kita kena tekankan bil haqq. Okey. Musaddiqal lima. Okey, di sini tanwin bertemu dengan lam. Hukum dia idgham, bukan idgham. Betul, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Kita idghamkan, kita masukkan nun tu, masukkan nun pada tanwin tu kepada lam dengan tidak ada gunnah. Okey, setakat itu tajwid. Okey, baik. Kita tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Okey. Apa maksud yang ayat yang kita dah baca tu? Dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan sebenarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya. Kitab suci ni ada berapa? Taurat, Zabur, Injil. Selain daripada tu, suhuf. Itulah kitab-kitab yang Allah SWT telah turunkan. Tapi beza dengan Al-Quran, Allah SWT turunkan kitab-kitab yang lain sekali tu. Faham? Allah SWT turunkan sekali, satu, serpuk satu. Macam tu. Tapi Al-Quran Allah SWT turunkan secara berperingkat-peringkat. Selama berapa tahun? Selama 23 tahun. Masya Allah. Tu beza dia. Supaya apa? Supaya Allah SWT nak Nabi SAW ingat semua yang Allah SWT turunkan. Okey. Dan untuk memelihara serta mengawasinya, maka jalankanlah hukum di antara mereka, iaitu ahli kitab, itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami tetapkan satu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Maka setiap umat dia ada syariat masing-masing. Kita ada syariat apabila Nabi SAW diutus, maka kita akan ikut syariat Nabi SAW. Dan syariat Nabi memansuhkan syariat-syariat yang sebelumnya. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya ia menjadikan satu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi ia hendak menguji kamu dengan menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, iaitu beriman dan beramal soleh. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya. Maka ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Jadi Allah SWT nak sampaikan Al-Quran adalah pegangan kita. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang beriman, dan menjadikan sia-sia bagi orang yang tak nak mengambil tahu. Kalau orang yang tidak mengambil tahu tentang Al-Quran, tak nak baca Al-Quran, tak nak beramal dengan Al-Quran, maka dia mensia-siakan Al-Quran tu, dan Al-Quran pun akan mensia-siakan dia. Jadi Allah SWT turunkan Al-Quran bukan setakat baca, bukan setakat mengajar, tapi sebagai panduan kita. Sebab itulah beruntung kalau kita dapat baca Quran, beruntung kalau kita dapat amalkan isi dalam Al-Quran. Tapi rugi bagi orang yang tak mahu nak baca Quran, tidak mencintai Al-Quran, tak nak tengok isi dalam Al-Quran, tak nak mengkaji tafsir Al-Quran. Jadi sangat-sangatlah rugi. Jadi kita sama-sama kita tadabbur, sama-sama kita menghayati isi Al-Quran, dan kita muhasabah diri.
sebanyak mana kita dah baca Al-Quran, sebanyak mana yang kita dah perbaiki bacaan kita, sebanyak mana yang kita dah amal yang Allah SWT suruh kita amalkan. Sayyidina Umar kata, aku sebelum ni dia kata, sebelum ni aku baca Al-Quran, aku khatamkan Al-Quran sekali khatam dalam 3 hari. 3 hari aku khatam, 3 hari aku khatam Quran, 3 hari aku khatam Quran. Tapi setelah aku kaji, setelah aku fahami Al-Quran, aku habiskan surah Al-Baqarah dalam 10 tahun. Masya Allah. Mana kata apa? Mana kata kalau kita kaji betul-betul ayat Al-Quran, terlalu banyak perkataan yang kita hendak, yang Allah SWT ingin sampaikan kepada kita. Ada maksud yang tersurat, ada maksud yang tersirat. Jadi kita sama-sama kita kaji ayat Al-Quran. Sayyidina Umar kan, yang hebat kan, yang khalifah selepas Nabi SAW dan dijamin masuk syurga. Maka bila dia, Allah SWT bukakan pintu kefahaman Al-Quran, maka dia dapat baca dapat habiskan surah Al-Baqarah dalam masa 10 tahun. Masya Allah. Belum lagi surah-surah lain. Jadi kita, sebab apa? Sebab Sayyidina Umar bila baca, dia akan buat. Bila baca satu ayat, dia akan amalkan apa yang Allah SWT sampaikan. Jadi kita sama-sama kita ikut perjalanan Nabi SAW, perjalanan para sahabat, para awliya, insya-Allah, para ulama. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaat. Okey, baik. Untuk kerja rumah, kamu boleh salin ayat Quran ni. Salin. Hari ni buat salin daripada atas ni sampai bawah. Okey. Lepas tu hantar kat ustaz. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.